Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kita menyambung pengajian kita bagi risalah Nuqayah dalam ilmu usulul fiqh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Yang mana pada kelas sebelum ini kita berhenti pada perkataan musannif Imam Jalaluddin As-Suyuti, tiada keumuman dari perbuatan. Tiada keumuman dari perbuatan. Dalam bahasa Arab dia wala umuma fil fi'li. Okey. Wala umuma fil fi'li. Kita dah bincangkan dan kita dah habis bincang pada kelas yang sebelum ini lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makna umum. Okey, yang mana Imam Suyuti menyebutkan 4 kat sini kan. Mufrad, iaitu perkataan singular yang dimulakan dengan huruf alif lam kat depannya ataupun alif lam al kat depannya. Perkataan jamak yang dimulakan dengan al kat depannya. Begitu juga kita dah belajar tentang man, ma, ai, aina, mata, yang mana kita panggil dia sebagai al-asma al-mubhamah. Kata nama yang mubham, yang ada ketidakjelasan pada dia. Okey. Dan yang terakhir kita dah belajar perkataan nakirah yang didahului oleh la an-nafiyah. Okey, yang mana anda berikan contoh pada kelas yang lepas macam la ilaha illallah. Okey. So ilah perkataan nakirah didahului oleh la an-nafiyah. La ilaha kan. Maka tafsirannya akan jadi tiada Tuhan. Okey, tiada Tuhan keseluruhannya atau kesemuanya. Illa Allah, kecuali ataupun melainkan Allah. Maksudnya penafian dekat situ umum, menafikan semua Tuhan. Menafikan kewujudan semua Tuhan, menafikan kewujudan semua Tuhan. Okey. Dan menafikan juga bahawa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah sahaja. Okey. Semua itu adalah apa yang dipanggil sebagai lafaz umum. Lafaz-lafaz umum. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak jelas, boleh rujuk kelas lepas. Boleh tengok di YouTube, boleh cari playlist. Tengok kelas yang lepas, kelas ke-9 kalau nak tak silap. Okay. Hari ni kita sambung dekat kata Imam As-Suyuti, tiada keumuman dari perbuatan ataupun la umuma fil fi'li. Okay. Apa maksud Imam As-Suyuti ni? Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita membahaskan tentang keumuman, umum, satu penyataan yang umum, satu statement yang umum kan, maka dia merujuk khusus kepada lafaz. Apa itu lafaz? Apa yang kita ucapkan. Lafaz ni apa yang kita ucapkan. Kata para ulama dalam ilmu usul fiqh ni, al-umum min sifati an-nutq. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh catat ni. Al-umum min sifati an-nutq. Apa maksud dia? Maksudnya, umum itu satu keumuman
Umum ini adalah sifat kepada nutq, kepada speech, kepada apa yang kita sebut, kepada lafaz. An-nutq ni maksudnya speech atau lafaz. Okey, ataupun lafaz. Jadi contohnya kalau ana cakap semua orang Melayu rajin, contoh. Semua orang Melayu rajin, contoh. Sekarang ni semua orang Melayu rajin adalah statement yang umum ke khusus? Umum, betul tak? Keumuman itu dapat daripada mana? Daripada lafaz yang anda sebutkan tadi, daripada percakapan yang anda sebutkan tadi. Okay, daripada speech yang anda bagi tadi. Bila anda cakap semua orang Melayu rajin, keumuman itu diambil daripada apa yang anda ungkapkan, apa yang anda cakap. Okay? Al-umum min sifatin nutq. Kemudian Imam As-Suyuti sebut la umuma fil fi'li. Tiada keumuman pada fi'il. Fi'il ni apa? Fi'il perbuatan, tuan-tuan dan puan. Kan? Maksudnya kita tak boleh nak ambil atau kita nak tafsirkan nak derive makna umum dari semata-mata perbuatan sahaja. Terutamanya perbuatan Nabi SAW. Sebab perbuatan Nabi SAW menjadi syariah. Okay? Ada perbuatan Nabi SAW yang tujuannya adalah untuk tasyri'. Kan? Tujuannya untuk mensyariatkan sesuatu hukum. Jadi kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Contohnya apa tuan-tuan dan puan? Dalam hadis yang sahih, Bilal radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak tulis sallallahu alaihi wasallam, pastikan kita sebut itu adabnya lah. Sallallahu alaihi wasallam dakhil al-Ka'bah. Ana akan bagi terjemahan sekali. Ini hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di dalam Kaabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di dalam Kaabah. Sebab itulah ulama kita bahas apa hukum solat dalam Kaabah. Okey. Dalam mazhab Syafi'i bolehlah, harus. Kalau berlaku dan dia ada tata cara dia. Okey, kalau boleh masuklah kan. Boleh dan sah solat tu. Okey. Jadi berdasarkan hadis ni, bila Bilal radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di dalam Kaabah. Fi'il dia mana tuan-tuan dan puan? Mana perbuatan? Perbuatan yang kita nak fokus solat. Boleh tak berdasarkan hadis ini sahaja daripada Bilal ini, ana nak buat kesimpulan. Okay, tuan-tuan dan puan, bagi perhatian. Boleh tak daripada perkataan solat dekat dalam hadis ni saja, ana nak buat kesimpulan, hadis ini menunjukkan bahawa semua, maksudnya daripada hadis ni kita cakap Nabi SAW melakukan semua jenis solat dalam Kaabah. Kan? Semua jenis solat dalam Kaabah. Maksudnya fardu, sunat, okey, yang dibuat dalam keadaan jamak ke, contoh. Kan? Boleh tak semata-mata ni bila kita baca salla Rasulullah SAW dakhil Kaabah, Rasulullah SAW solat di dalam Kaabah, kita buat kesimpulan Nabi SAW sebenarnya solat jamak ataupun
hadis ini ada menyentuh juga tentang solat jamak. Tak ada pun. Okay, kita tak boleh dakwa macam tu. Sebab apa? Sebab solat ini, perkataan solat ini fi'il. Bila fi'il, kita tak boleh dakwa umum. Kan? Kita kena tahu berdasarkan hadis lain sebagai contoh, solat mana satu yang Nabi SAW buat dalam Kaabah ni. Kan, perlukan kepada penafsiran. Kita tak boleh cakap umum. Kita tak boleh cakap Nabi SAW solat semua jenis solat di dalam Kaabah. Kan? So kita tak boleh dakwa lah Nabi SAW solat semua jenis solat di dalam Kaabah. Sebab semata-mata kita tengok perkataan solat tu, kita tak boleh tafsirkan dia sebagai umum. Kenapa kita tak boleh tafsirkan sebagai umum? Kerana dia fi'il, kerana dia perbuatan. Okey? Kerana dia perbuatan. Kan? So, tak ada orang bila dia nak bahas contohnya hukum solat di dalam Kaabah ni, dia kata berdasarkan hadis ini Nabi SAW melakukan semua jenis solat di dalam Kaabah, umum, semua jenis solat, maka semua jenis solat boleh buat di dalam Kaabah, jamak, fardu, sunat, hatta qasar pun dia dakwa contoh kan. Walaupun macam tak masuk akal, betul tak? Sebab Nabi SAW berada di Mekah contohnya, nak qasar macam mana kan? Di kawasan yang tak boleh qasar, dia kata okey, hadis ni umum, jamak boleh, qasar pun boleh. So kalau ada orang dakwa macam tu, betul tak? Tak betul. Sebab solat itu perbuatan. Dan bila perbuatan, kita tak boleh sifatkan dia dengan keumuman. Okay? Kita tak boleh sifatkan dia dengan keumuman. So itu beza di antara perbuatan dan percakapan. Di antara perbuatan dan percakapan. Itu maksud Imam As-Suyuti, la umuma fil lafaz. Okay? La umuma fi al-lafaz. Sila, la umuma fi al-fi'li. Sila, la umuma fi al-fi'li. Kan? Dan kata para ulama, termasuk di dalam perkara yang tiada umum padanya, apa yang Nabi SAW hukumkan khas untuk sahabat kan? Kadang-kadang Nabi SAW ada bagi hukum yang khusus untuk sahabat-sahabat, untuk sahabat yang tertentu. Okay? Hukum yang Nabi SAW berikan kepada sahabat yang tertentu, dia dipanggil sebagai qadiyatu ain. Dan qadiyatu ain ni juga tidak memberi faedah umum sebab dia masuk dalam perbuatan. Okey. Sebab dia masuk dalam perbuatan. Okey, kita tengok contoh dulu. Mana bagi contoh dekat tuan-tuan dan puan-puan. Kita padam Okey. Anda bagi lagi satu untuk perbuatan, fi'il Nabi SAW. Kemudian anda bagi lagi satu untuk hukum yang Nabi SAW khususkan kepada sahabat yang tertentu. Okay? Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad. Hadis ini dalam musnad. Okay, daripada Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Annahu shalla ba'da ghaibubati asy-syafaq. Okay. Annahu shalla ba'da ghaibubah ba'da ghaibubah asy-syafaq. Okay. Nabi SAW solat setelah hilangnya asy-syafaq. Asy-syafaq ni mega. Mega merah atau mega putih atau mega kuning. Apa dia mega merah, mega putih, mega kuning? Dia keadaan yang berlaku di langit malam di penghujung waktu maghrib. Ya, nanti anda huraian, anda terjemah dulu. Nabi SAW solat setelah hilangnya asy-syafaq. Okay. Asy-syafaq. Asy-syafaq ni
mega dalam bahasa kita. Mega merah, mega putih, mega kuning. Kan? Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Maghrib, waktu maghrib masih lagi kekal selagi mana kita ada mega merah di langit. Mega merah di langit ni maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan waktu maghrib kan tengok dekat langit akan nampak lagi masih lagi ada kemerah-merahan. Okay, masih ada kemerah-merahan. Kemerah-merahan yang ada di waktu maghrib itu atau di penghujung waktu maghrib itu dipanggil Asy-Syafaq Al-Ahmar, mega merah. Kan? Lepas habis mega merah ni, okey, itu petanda bahawa dalam mazhab Syafi'i lah, okey, mengikut qaul qadim Imam Syafi'i, pandangan yang mutamadnya lepas habis mega merah akan masuklah waktu isyak. Jadi isyak masuk bila langit dah tak ada kemerah-merahan. Langit gelap full ataupun tak ada kemerah-merahan tapi ada mega putih dan kuning. Asy-Syafaq Al-Abyad ataupun Asy-Syafaq Al-Asfar kalau nak tak silap Ada mega merah, mega putih, mega kuning kalau nak tak silap. Ada 3. Kan? So mega putih dan kuning ni dia waktu isyak. So kalau waktu isyak kadang-kadang kita tengok langit kita akan nampak ada keputih-putihan juga kat langit. Tapi tak ada masalah. Itu tak ada kena-mengena dengan hukum dengan waktu solat. Kata para ulama fiqh kita yang berkait dengan waktu solat ini mega merah. Yang putih dengan kuning tak ada kaitan. Okey. Jadi bila ada seorang baca hadis ni yang mana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahawa Nabi SAW solat setelah hilang asy-syafaq ni, mega ni, dia tak boleh tafsirkan solat sini umum. Maksudnya Nabi SAW lakukan solat pada kesemua mega, pada kesemua waktu mega ni. Maksudnya Nabi SAW solat lepas habis waktu maghrib, maksudnya awal waktu isyak, mega merah, kemudian mega putih, kemudian mega kuning. Kan? Dia tak boleh dakwa Nabi SAW solat pada ketiga-tiga ni. Ketiga-tiga mega tu. Sebab apa? Sebab ini fi'il. Solat fi'il kan. Solat. So bila dia fi'il, perbuatan, kita tak boleh tafsirkan dengan keumuman. Okay? Kita tak boleh tafsirkan dengan keumuman. So ulama hadis akan hurai lah. Sebenarnya Nabi SAW solat dekat sini maksudnya solat isyak selepas habis mega merah. Solat isyak iaitu selepas habis mega merah lah bila dah masuk waktu isyak. So tak boleh ada orang ambil hadis ni dia kata Nabi SAW solat pada ketiga-tiga waktu. Pada ketiga-tiga saat hilangnya mega tu. Maksudnya mega merah, mega putih, mega kuning. Okay, dia tak boleh dakwa keumuman macam tu lah. Okay. Kan, sebab nanti akan ada ihtimal. Oh, ada solat khusus ke untuk mega putih dengan kuning ni? Ada solat sunat untuk asy-syafaq ni ke? Tak ada. So dia tak boleh nak dakwa umum dekat situ, okey? Dia hanya boleh dakwa umum dekat lafaz. Okey. Contohnya untuk itu, ini untuk fi'il. Apa contoh untuk kes yang special yang Nabi hukumkan kepada sahabat? Dia panggil qadhiyatu ain. Qadhiyatu ain ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maksud dia apa? Hukum khusus yang Nabi SAW berikan kepada sahabat. Bukan semua sahabat. Berikan kepada individu tertentu. Kenapa? Adalah hikmah tertentunya yang Nabi SAW buat. Hukum khusus yang Nabi SAW berikan. Hukum khusus yang Nabi SAW berikan kepada sahabat tertentu. Dia bukan hukum umum, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Bila kita cakap dia hukum yang khusus, hukum yang special lah kita cakap kepada sahabat tertentu, kita tak boleh dakwa umum. Kita tak boleh cakap, oh hukum yang Nabi SAW bagi dekat sahabat ni sebenarnya merangkumi kita semualah umat Nabi SAW, saya dan awak. Okay. Kita cakap, tak boleh dia nak dakwa dekat situ umum, hukum ini merangkumi saya dan awak.
Kenapa tak boleh? Sebab ini special Nabi SAW berikan kepada sahabat tertentu kerana sebab dan hikmah tertentu. Kita tengok contoh. Kan? Contohnya yang para ulama berikan, antara contoh yang para ulama, terutamanya dalam mazhab Syafi'i lah, berikan. Nabi SAW, hadis yang masyhur, qada asy-syuf'ata lil-jar. Qada asy-syuf'ah lil-jar. Qada bis-syuf'ah, kalau nak tak silap ada huruf ba. Bis-syuf'ati lil-jar. Mana tengok dia punya lafaz. Qada ada huruf ba. Qada bis-syuf'ati. Bis-syuf'ati lil-jar. Okey. Okey. Dalam hadis ini ada seorang sahabat yang menceritakan, okey, kalau ana terjemahkan, Nabi SAW, okey, Nabi SAW qada, menetapkan. Qada ni menetapkan, menghukumkan, menetapkanlah kita cakap menetapkan. Seolah Nabi SAW pada kedudukan waktu itu sebagai seorang qadi. Okey. Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada beza di antara fatwa qada dan juga hukum. Ada beza di antara fatwa qada dan juga hukum. Qada ni penetapan oleh hakim, kita cakap. So kalau anda terjemah Nabi SAW menetapkan, macam tu. Dia penetapan oleh hakim. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan kena bezakan. Ketetapan yang hakim buat tak sama macam fatwa yang mufti bagi, betul tak? Sebelum anda nak hurai hadis ni, kan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, ketetapan yang hakim buat tak sama macam fatwa yang mufti bagi. Tuan-tuan dan puan-puan setuju, kan? Okey, ana huraikan dekat tuan-tuan dan puan-puan, apa perbezaan di antara qada'ul hakim, penetapan yang hakim berikan, dengan fatwa, okey, yang diberikan oleh seorang mufti. Fatwa ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, fatwa dia tidak ilzam. Tiada unsur ilzam padanya. Apa maksud ilzam? Kita boleh cakap dengan bahasa mudah dia, fatwa ini dia macam saranan. Hukum asal, bila seorang ulama atau mufti dia bagi fatwa, fatwa dia tu tak ilzam, maksudnya tak wajib untuk diamal. Dia saranan untuk siapa yang bertanya. Dia saranan, okey, untuk siapa yang bertanya. Dia saranan. Awak sepatutnya buat macam ni. Orang tanya, tuan ataupun ustaz ataupun syekh, apa hukum saya sekian. Syekh tu pun bagi hukumnya sekian. Bila hukumnya sekian, awak kena buat sekian, kan? So dia adalah saranan. Okey? Bila kita cakap saranan, dia tak wajib diikut. Sebab tu, bila ada ustaz lain atau mufti lain bagi fatwa lain, kita ada hak lagi satu tu juga, faham tak? Bukannya kita tanya seorang ustaz ataupun kita tanya seorang mufti, dia bagi fatwa dekat kita wajib amal fatwa dia sahaja. Kita tak boleh tanya orang lain untuk dapat fatwa lain. Betul tak? Tak betul macam tu. Maksudnya, kita mungkin jumpa mufti A bagi fatwa macam ni dekat kita. Kemudian kita jumpa mufti B bagi fatwa lain pula dekat kita. So kita boleh ikut mana-mana. Sebenarnya lah kita boleh ikut mana-mana. Kita boleh taklid mana-mana. Sebab apa boleh, tuan-tuan dan puan? Sebab
Fatwa ni dia tak ilzam, dia tak ada unsur kena ikut. Dia saranan, dia tak ada unsur kena ikut. Okay? Dalam konteks negara kita ni, kadang-kadang fatwa ada keadaan dia boleh jadi ilzam. Dia boleh jadi orang cakap apa? Wajib diikut. Itu bila fatwa tu diwartakan lah. Diwartakan, okay? Fatwa tersebut telah diwartakan, waktu tu fatwa tu kena ikut. Dekat satu negeri tu kena ikut. Bahkan dah jadi undang-undang. Itu kalau dah diwartakan. Okey. Itu fatwa. Kalau ketetapan yang hakim bagi, qada'ul hakim. Ulama usul cakap qada'ul hakim, penetapan yang hakim bagi, dia berbeza dengan fatwa sebab penetapan hakim ni ilzam, kena buat. So kalau ada dua orang yang bertelagah, dispute, tuan-tuan dan puan, datang dekat hakim, masing-masing claim tanah. A ni claim ini tanah dia, B ni claim ini tanah dia, A bagi bukti, B pun bagi bukti. Hakim tengok, hakim perhati bukti kan, hakim kumpul saksi ke bukti ke apa semua yang dapat. Dan sekali hakim hukumkan, okey, tanah ni milik A. B, apa yang kamu dah ada dekat tanah ni, kamu dah buat rumah ke apa ke, barang kamu ke apa, kamu kena contohnya robohkan, ataupun kamu kena bagi kat A ke. Ataupun contohnya hakim tu cakap kamu kena keluar daripada tanah ni. B tu boleh tak dia kata, oh ini saranan je hakim, saya nak stay sini lah. Tak boleh, betul tak? Boleh tak? Tak boleh. Bila datang ketetapan hakim, dia ilzam, kena ikut lah. Dia jadi undang-undang, kena ikut. So kalau hakim tu cakap, tanah ni setelah dia dah tengok bukti, kan, ada kita cakap saksi dan sebagainya, dia kata tanah ni milik A. B, awak wajib keluar daripada tanah ni. Okay? Tuan B, Encik B, awak mesti keluar daripada tanah ni. Awak tak boleh duduk dah. Contoh. B tu tadi wajib keluar. Tak ada pilihan. Dia tak kata, oh ni daripada hakim So penetapan hakim ni saranan cukup. Tak, dia tak boleh cakap macam tu. Boleh faham tuan-tuan? Itu satu contoh lah. Okay, satu contoh mudah. Okay. Itu antara yang disebutkan oleh ulama-ulama usul fiqh kita. Antaranya seorang imam yang masyhur, nama dia Shihabuddin Al-Qarafi. Okey, namanya Shihabuddin Al-Qarafi. Beliau ada kitab tentang namanya At-Tamyiz. Okey. Al-Ilmam kalau nak tak silap, tentang perbezaan di antara fatwa, qada, hukum, okey, oleh Imam Al-Qarafi. Okey. So dalam kes ni Nabi SAW menetapkan hak syuf'ah bagi jiran. Bagi jiran. Bolehlah kat terjemah macam tu bagi jiran. So hak syuf'ah ni apa tuan-tuan dan puan? Okey, ana padam yang atas ni Ana hurai ringkas untuk tuan-tuan dan puan-puan yang apa nama dia, belajar sama-sama, faham dapat gambaran lah. Okey. Katakanlah satu tanah tu dikongsi pemilikan dia. Tanah itu katakanlah dua, dibahagi kepada dua. A, B. Okey. Ada dua bahagian, A dengan B. A dengan B ni walaupun dibahagi dua tapi dikongsi pemilikannya. Okey, dia ada dua macam ni, dikongsi pemilikannya oleh, kita cakap orang nama dia Abu dengan Umar, kawan. Abu dan Umar contoh. Okey. Abu dan Umar masing-masing memiliki dua bahagian ni, A dan B. Dua lot lah, kita cakap dua lot ke dua bahagian. Okey, Abu dan Umar memiliki perkongsian bersama untuk dua bahagian ni.
Tanah, ni tanah tanah. Satu hari Omar kata, Omar nak keluar daripada perkongsian. Omar nak keluar daripada perkongsian. Katakanlah Omar punya bahagian ni B. Omar punya bahagian ni B. Omar nak keluar daripada perkongsian. Omar kata dekat Abu, okey, aku nak keluar daripada kita punya perkongsian tanah ni, aku nak jual tanah ni kepada orang lain C. Okey, orang lain ni kita katakanlah dia individu C, cakaplah nama dia contoh Zaid. Saya akan jualkan bahagian saya yang dalam kita punya tanah yang kita sama-sama berkongsi ni kepada Zaid. Nanti awak berkongsi dengan Zaid lah, macam tu. So Omar cakap dekat Abu, nanti awak kongsi tanah ni dengan Zaid lah. Saya akan jual bahagian saya ni dekat si Zaid. Kan? Saya nak keluar daripada perkongsian dengan awak. So saya akan jualkan bahagian saya kepada orang lain, pihak lain, nama dia Zaid. So nanti awak akan berkongsi dengan Zaid. Okay? Omar pun pergi jumpa Zaid, nak jual kat Zaid. Omar sebut harga tanah tu apa semua. Harga tanah tu berapa. Hak syufa'ah ni apa? Hak syufa'ah ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau Zaid beli, Abu ni yang ada bahagian A ni, Abu boleh tendang Zaid. Abu dia boleh tendang Zaid untuk dapat pemilikan B ni. Tendang maksudnya macam mana? Dia boleh pergi dekat Zaid, dia tanya, kamu bayar dekat Omar hari tu berapa untuk tanah ni? Katakanlah dia cakap 50,000. Abu boleh bagi dekat Zaid tu 50,000. Dia kata, nah ambil 50,000 ringgit ni, awak keluar daripada sini. Secara paksa boleh. Sebab apa dia buat macam tu? Itu dipanggil hak syufa'ah. So nanti Abu ada hak untuk B ni, bahagian B tu. Abu tendang Zaid keluar. Abu ada hak sebab Abu berkongsi dengan Omar. Abu ada hak syufa'ah ni sebab Abu dengan Omar ni ada perkongsian dekat tanah. Seolah dari sudut syarak, Abu ni lagi layak untuk dapat daripada pihak luar, katakanlah pihak ketiga Zaid ni, sebab Abu dengan Omar pernah berkongsi. Kan? So itu hak syufa'ah dipanggil. So Abu boleh tendang keluar Zaid. Katakanlah Zaid dah beli apa semua, nanti Abu cakap, oh awak beli 50,000 ringgit Okey, dengan hak syufa'ah ni, saya beli tanah ni, tanah yang awak miliki sekarang ni, dengan harga yang sama dijual dekat awak, contohnya, awak kena keluar. Keluar lah, itu hak syufa'ah. Okey. So, hak syufa'ah dalam kes yang masyhur yang Ana tunjuk ni tadi, ini hak syufa'ah dapat sebab perkongsian tanah. Ada sahabat Nabi yang SAW cerita bahawa Nabi SAW pernah menetapkan hak syufa'ah bagi jiran. So katakanlah A dan Abu dan Omar jiran je. Abu dia miliki tanah dekat sini, Omar jiran dia. Katakanlah tanah di tepi, tapi Abu tak kongsi dengan Omar. Tak ada berlaku perkongsian. Bila Omar nak jual dia punya tanah, Abu boleh beli sebab Abu jiran. Abu lagi berhak sebab dia jiran. Kan? So ada hadis yang kata Nabi SAW bagi hak syufa'ah kepada jiran. Bukan kepada rakan kongsi pun, tapi kepada jiran. Bukan kepada orang yang dia pernah berkongsi pemilikan tanah tu, tapi kepada jiran. Jiran tu maksudnya orang yang dia ada lot tanah tepi dia. Okay? Tapi tak berkongsi pun. Dalam mazhab Syafi'i tak beramal dengan hadis ni. Tak beramal dengan hadis qadha bisyuf'ah lil jar ni. Mazhab Syafi'i tak pakai, tak beramal. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i cakap kes yang Nabi SAW menetapkan hak syuf'ah bagi jiran ni, ini kes special, qadhiyatu ain. Qadhiyatu ain, tuan-tuan dan puan-puan. Kes special. Bila kes special, walaupun Nabi SAW memang tetapkan, tapi Nabi SAW mungkin tetapkan dalam kes khusus sahaja. Kes khusus tertentu tu. Ataupun Nabi SAW tetapkan kepada sahabat khusus tertentu tu sahaja. Sebab tu lafaz yang dipakai ni qadha. Kalau kita tengok apa yang Imam Syahabuddin Al-Qarafi sebut, lafaz qadha bermaksud Nabi SAW menetapkan sesuatu
dalam posisi Nabi SAW ketika itu seolah sebagai seorang qadhi. Bila seolah sebagai seorang qadhi, penetapan qadhi itu dia tak ada, dia bukan umum macam fatwa. Lagi satu, fatwa dia boleh umum. Kita boleh buat macam contoh fatwa untuk seluruh negeri. Qada'ul qadhi biasanya tak ada untuk seluruh negeri. Dia untuk dalam kes-kes tertentu tu lah. Dispute tertentu, pertelagahan tertentu yang orang pergi cari qadhi itu untuk dapatkan ketetapan, betul tak? Penetapan. So penetapan qadhi ni tidak umum. Jadi Imam Qarafi kata hadis ini, penetapan yang Nabi SAW bagi ini adalah ketika posisi Nabi SAW sebagai seorang qadhi. Bila posisi Nabi SAW sebagai seorang qadhi, dia tidak menatijahkan hukum yang Nabi SAW, penetapan yang Nabi SAW bagi itu umum. So kita tak boleh ambil hadis ni, kita faham umum dengan maksud apa? Dengan maksud Nabi SAW tetapkan hak syuf'ah bagi jiran ini untuk semua umat. Bagi seluruh umat, hukum ni terpakai. Iaitu jiran pun ada hak untuk syuf'ah. Contoh. Dalam mazhab Syafi'i, kita tak cakap macam tu. Okay? Sebab ini qada'ul hakim. Qadiyatu ain. Ini kes yang special, kes yang khusus. Dia bukan perkara yang ada umum. Okay? Ketetapan dalam kes tertentu yang Nabi SAW buat, dia bukan perkara yang ada umum. Ada perkara yang disifatkan dengan umum lah. Kan? Ada beberapa lagi contoh, insya-Allah kalau kita ada peluang untuk belajar buku yang lain pula, nanti Ana hurai lagi. Ana bagi contoh lain. Ada contoh-contoh, banyak contoh sebenarnya untuk qadiyatu ain ni. Okey, faham Okey. Kita pergi kepada bab baru pula bawah dia. Al-khas ataupun at-takhsis. Okey. Tamyizu, kata Imam As-Suyuti rahimahullah. Tamyizu ba'dil jumlati bishartin walau muqaddaman wa sifatin wa yuhmalul mutlaqu minha 'ala al-muqayyad biha. Tamyizu ba'dil jumlati bishartin walau muqaddaman wa sifatin wa yuhmalul mutlaqu minha 'ala al-muqayyad biha. So kita nak masuk kepada bab yang baru, iaitu dipanggil sebagai bab al-khas. Okey, bab al-khas. Khas ni kita nak belajar tentang apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak belajar tentang lawan kepada umum. Lawan kepada umum. Maksud lawan kepada umum ni adalah, kalau umum kita cakap statement yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang merangkumi dan ditujukan kepada semua orang. Okay, merangkumi semua orang, ditujukan kepada semua orang. Khas, okay, kalau anda boleh mudahkan, khas ni adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ayat atau hadis kan, statement yang ada dalam Al-Quran dan hadis, yang mana dia tidak tertuju kepada semua orang, kepada semua mukallaf, tapi dia tertuju kepada individu tertentu. Dia dihadkan. Okay, dihadkan. Imam As-Suyuti berikan definisi takhsis ini, perbuatan mengkhususkan ini, menghadkan ini sebagai tamyizu ba'dil jumlah. Okey. Sebahagian ulama usul dia bagi definisi untuk khas, dia kata apa? Yang ana rasa definisi yang lagi mudah untuk kita faham. Sebahagian ulama usul kata khas ni adalah qasru ba'di alfazil am. Silap, ba'di afrad. Bukan alfaz Qasru ba'di afrad al-am. Macam tu. Menghadkan, kalau nak terjemah menghadkan sebahagian umum. Ini bolehlah. Ini terjemah kita cakap
terjemah kasar kan, draft translation. Menghadkan sebahagian umum. Nak bagi contoh dekat tuan-tuan dan puan sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut. Katakanlah seorang guru besar tu cakap, guru besar buat pengumuman, dia kata saya nak semua pelajar sekolah sekarang ni, sekolah ini, saya nak semua pelajar sekolah ini berkumpul di dataran sekolah sekarang. Tuan-tuan dan puan dengar, saya nak semua pelajar berkumpul di dataran sekolah sekarang. Umum ke khusus tu? Itu umum. Sebab pengetua tu kata semua. Kullu kan. Okay. Kemudian pengetua tu cakap kecuali pelajar-pelajar tingkatan 5. Saya nak semua pelajar berkumpul di dataran sekarang kecuali pelajar-pelajar tingkatan 5. Kecuali pelajar-pelajar tingkatan 5. Bukankah pelajar-pelajar tingkatan 5 tu termasuk di dalam pelajar-pelajar sekolah tu? Kita cakap semua pelajar sekolah kan ada buletin besar. Tidakkah dalam buletin yang besar ni kita cakap ada pelajar tingkatan 5 dalam tu? Jawapan dia ada lah. Okay. Apabila pengetua tu cakap saya nak semua pelajar berkumpul di dataran sekolah sekarang kecuali pelajar-pelajar tingkatan 5, maksudnya pengetua tu telah keluarkan pelajar-pelajar tingkatan 5 tadi daripada statement umum. Betul tak? Okay. So pengetua tu dah menghadkan statement umum tu tadi daripada merangkumi semua pelajar jadi kepada merangkumi semua pelajar tapi selain tingkatan 5. Kalau sekolah tu ada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, statement tadi tu dia jadi special untuk tingkatan 1 sampai tingkatan 4 je. Tingkatan 5 tak masuk. Walaupun tingkatan 5 dia masuk dalam kategori pelajar, betul tak? Tapi dia tak masuk sebab pengetua tu telah qasar, telah hadkan untuk sebahagian sahaja. Bukan semua masuk pada statement tersebut. Okay? Faham tuan-tuan dan puan? So itu maksud qasru ba'di afradil am. Inilah apa yang dimaksudkan sebagai takhsis. Takhsis ialah mengeluarkan sekumpulan individu dengan hukum yang berbeza. Kan? Jadi contoh yang Ana berikan dekat tuan-tuan dan puan-puan tadi, apabila pengetua tu cakap saya nak semua pelajar berkumpul di dataran kecuali pelajar-pelajar tingkatan 5. Sekarang ni pengetua tu dah keluarkan pelajar tingkatan 5 daripada statement umum tu. Okay. Dengan hukum yang berbeza. Kenapa hukum yang berbeza? Tingkatan 1 sampai tingkatan 4, pengetua tu bagi hukum untuk mereka semua ada dekat dataran. Tingkatan 5, pengetua tu bagi hukum yang berbeza untuk mereka tak payah pergi dataran. Stay dalam kelas. Kan? So itu adalah antara apa ataupun antara contoh takhsis. Itulah yang dimaksudkan sebagai takhsis. Boleh tuan-tuan dan puan-puan faham itu dipanggil sebagai takhsis. Dan takhsis ini menurut para ulama usul kita, dia datang dalam beberapa bentuk. Bentuk pertama yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti ni bisyartin walau muqaddama. Takhsis ialah mengeluarkan sekumpulan individu dengan hukum yang berbeza dengan syarat. Walaupun syarat itu di hadapan. Okay, walaupun syarat itu di hadapan. Syarat dekat sini apa yang dipanggil sebagai asy-syartu al-lughawi. Okay. Asy-syartu al-lughawi.
Apa maksud asyartul lughawi ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Maksud dia apa? Asyart ni maksudnya ta'liqu amrin bi amrin fil mustaqbal. Mungkin dalam kelas saya ni tuan-tuan dan puan-puan banyak dengar istilah bahasa Arab sikit kan? Betul tak? Jadi saya cuba untuk kalau boleh, kalau apa yang saya sebut saya akan terjemah. Okey? Saya akan cuba terjemah. Kalau saya terlupa terjemah, tuan-tuan dan puan-puan ingatkan. Tanya kat saya. Okey? So, kata para ulama, asyartul lughawi ni, al-lughawi ni adalah ta'liqu amrin bi amr. Okey. Ta'liqu amrin bi amr fil mustaqbal. Ataupun cukuplah ta'liqu amrin bi amr. Iaitu kita cakap menggantungkan suatu perkara okey dengan perkara yang lain. Okey. Perkara yang lain. Jadi bila Imam Suyuti kata antara perkara yang boleh menyebabkan taksis adalah syarat. Taksis pula tuan-tuan dan puan-puan dah jelas apa maksud taksis. Okey. Syarat yang Imam Suyuti masukkan dekat situ syarat dari sudut bahasa Arab. Asyartul lughawi dipanggil. Okey, asyartu al-lughawi. Jadi asyartul lughawi ni maksudnya menggantungkan suatu perkara dengan perkara yang lain. Kita tengok satu contoh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka surah At-Talaq ayat 6. Tengok tuan-tuan dan puan-puan tengok surah At-Talaq ayat 6. Okey, saya tulis ayat tu lah Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Kalau ada Al-Quran terjemahan lagi bagus. Panjang lagi tak nak kira. Tak apalah, saya tulis ala hamlin fa anfiqu alaihin hatta yada'na hamlahun. Okey. Surah At-Talaq ayat 6. Wa in kunna ulati hamlin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Dia nak cerita tentang apa? Ayat ni nak cerita tentang apa? Ayat ni nak menceritakan tentang bila seorang tu dia mentalak isteri dia. Okey. Adakah dia masih lagi dalam tempoh iddah tu, adakah dia masih lagi perlu memberi nafkah atau nafkah, bahasa Melayu kita panggil nafkah lah kan. Adakah dia perlu bagi nafkah dekat isteri dia? Adakah dia perlu berikan penempatan sukna dekat isteri dia?
perbahasan dalam ilmu fiqh, seorang wanita yang ditalak, adakah suami dia wajib bagi nafkah, adakah suami dia wajib bagi sukna, penempatan. Okay. So, dalam ayat ni nak cerita, kalau wanita yang ditalak tu, dia tengah mengandung. Okay. Kalau wanita yang ditalak tu tengah mengandung, iddah dia adalah dengan dia melahirkan anak. Okay. Adalah dengan dia melahirkan anak. Dengan dia melahirkan anak. Okay. So dalam ayat ni sebut, sekiranya wanita-wanita yang ditalak itu adalah orang yang mengandung, dia berhak dapat nafkah. Maka ayat ni kata, fa'anfiqu alaihin. Wajib kamu berikan nafkah kepada mereka. Sebab apa? Kata para ulama, ada wanita yang kalau dia mati, silap, bukan dia mati. Kalau dia terpisah dengan suami dia, dia tak dapat nafkah. Kan? Bukan semua perpisahan itu, okay, perpisahan sebabkan mati atau talak itu menyebabkan wajib perempuan tu dapat nafkah. Kan? Antaranya, kes yang ulama sebut, kalau perempuan itu kematian suami dia. Al-mutawaffa anha zawjuha. Yang kematian suami dia, iddah dia 4 bulan 10 hari. Panjang tempoh iddah dia sebab kematian suami dia, 4 bulan 10 hari. Kalau dia tak mengandung tu, kata para ulama, dia tak dapat nafkah daripada harta peninggalan suami dia. Tapi dia dapat sukna, dapat penempatan. Tapi nafkah, dia tak boleh diambil daripada, maksudnya tak ada hak lah untuk diambil daripada harta peninggalan suami dia. Seingat Ana, mungkin Ana salah, nanti Ana rujuk balik. So seingat Ana, untuk kes kalau isteri dia, kematian suami, dia tak dapat nafkah daripada harta peninggalan tu, dia dapat penempatan sahaja. Ayat ni cerita, kalau mengandung, dia dapat nafkah. Sehinggalah dia hatta yada'na hamlahun, sehinggalah dia melahirkan anak. Maksudnya ikut iddah dia lah, iddah dia melahirkan anak. Okay. So sekiranya isteri itu mengandung, maka bagilah nafkah kepada dia sehingga dia melahirkan anak. So ayat ini dia ada syarat. Bila kata ada in kunna ulati hamlin, syarat dia dekat in ni tuan-tuan dan puan-puan, in. Ini sekiranya. Bila kata sekiranya ni, maksudnya ayat ni nak khususkan jenis perempuan tertentu yang mendapat nafkah, yang wajib dapat nafkah. Okay? Jenis perempuan tertentu yang wajib dapat nafkah. Maksudnya ayat ni juga nak bagi tahu bukan semua jenis perempuan yang terpisah dengan suami dia, dengan talak ataupun kematian ni, dapat nafkah. Adalah satu kes kot atau 2 kes yang tak dapat. Biasanya dia akan dapat nafkah dengan penempatan. Tapi bukan semua. Bukan semua. So ayat ini menyebutkan kalau dia mengandung, bagilah nafkah kepada dia sehinggalah dia melahirkan anak. Iaitu sampai iddah dia habis. Sebab iddah wanita yang mengandung itu sehingga dia melahirkan anak. Hatta kalau suami dia mati, iddah dia pun dengan dia melahirkan anak kalau dia mengandung. Okay? Kan? So ini contoh untuk syarat. Antara contoh untuk syarat. Ana cek balik dekat isu nafkah tadi. Okey. Antara yang tidak mendapat nafkah adalah, kerana sebut tadi bukan semua jenis perempuan dapat nafkah, okay? yang kena talak atau yang terpisah. Antaranya yang ditalak dengan talak bain. Talak 3 kan. So dia berhak dapat penempatan sahaja tapi tidak berhak mendapat nafkah. Okey. Begitu juga yang tak wajib untuk dia dapat nafkah adalah wanita yang kematian suami. Kalau dia tak mengandung.
Hatta dalam mazhab Syafi'i sekiranya dia mengandung pun dia tak wajib dapat, dia dapat sukna sahaja. Okey, so yang ditalak dengan talak bain dan juga yang terpisah kerana kematian suami dia tak dapat nafkah. So bukan semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak boleh buat kaedah umum kata semua perempuan yang terpisah dengan suami kerana kematian ke atau kerana talak layak mendapat nafkah contohnya. Tak boleh buat macam tu. So ada jenis yang dapat nafkah, ada yang tak dapat nafkah. Okey. Macam yang kena talak dengan talak bain ataupun yang kematian suami ni tak dapat nafkah macam ayat ni sebut. So ayat ni khususkan, betul tak? Ayat ni mengkhususkan bahawa bukan semua yang al-mutallaqah ataupun yang mutawaffa anha zawjuha yang ditalak ataupun yang terpisah kerana kematian suami dia berhak dapat nafkah. Okey, berhak dapat nafkah. Ya, ayat ni cerita tentang kalau dia mengandung. Okey, kalau dia mengandung. Ayat yang kita bincang ni kalau dia mengandung. Ayat ni tak cerita tentang kalau kematian suami macam mana. Ayat ni tak cerita juga tentang kalau dia kena talak dengan talak raj'i. 1, 2 macam mana. Atau dengan talak bain. 3 macam mana. Okay? Yang ayat ni cerita tentang special untuk hukum orang mengandung. Okay? Kalau mengandung, dia dapat nafkah. Yang lain kita tak tahu. Kita kena belajar. So, ada pengkhususan dia dari sudut sifat. In kunna ulatil hamil. Syarat dah. Maksudnya ni syarat dia. Syarat dia. Okay? Dengan maksud apa? Hukum ni tadi memberi nafkah dekat dia sampailah dia melahirkan anak. Ini khusus untuk siapa? Untuk isteri yang ditalak dalam keadaan dia mengandung lah. Okay, dia tengah mengandungkan anak. So kalau perempuan yang tak mengandung, okay, dia kena talak. Kita tak boleh cakap, oh perempuan ni dia tak mengandung, dia kena talak dengan suami dia, dia berhak dapat nafkah sehinggalah melahirkan anak. Sehingga kalau melahirkan anak macam ni, dia tak mengandung kan. So ayat ni tak, kiranya mereka tak masuk dalam ayat ni. Sebab orang yang macam tu, yang tak mengandung tadi, dia punya iddah dia lain lah kan. Bukan dengan melahirkan anak, dengan 3 kali suci. Okay. So dia tak masuk dalam ayat ni. Ayat ni ada hukum yang khusus untuk orang yang dengan sifat yang khusus. Iaitu sekiranya isteri tu mengandung, perempuan tu mengandung. Okay. So ayat ni khusus. Ini antara contoh syarat. Dan daripada contoh ni juga kita boleh ambil faedah apa? Syarat ni boleh datang kat depan. Itu yang maksud Imam Suyuti. Walau muqaddama. Walaupun syarat itu di hadapan. Apa maksud syarat itu di hadapan, tuan-tuan dan puan? Syarat itu di hadapan maksudnya macam ni. Ini syarat. Asy-syartiyah. Okay. Dia duduk dekat depan ayat. Ini boleh dalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan. Sebab dalam bahasa Arab, biasanya susunan syarat ni dia tak datang kat depan. Syarat ni biasanya susunan ni dia tak datang dekat depan. Apa maksud dia tak datang kat depan? Maksudnya biasa dia dekat tengah ayat. Ayat ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dia punya susunan biasa dia, ayat ni akan jadi biasanya macam mana? Anfiqu alaihin in kunna ulati hamlin. Macam tu. Nafkahkanlah mereka sekiranya mereka tu mengandung. Itu susunan asal dia. Asalnya apa? Anfiqu ni kat depan. Anfiqu alaihin, berilah nafkah kepada mereka. Anfiqu alaihin in kunna ulati hamlin hatta yadha'na hamlahun. Macam tu. Berilah nafkah kepada mereka sekiranya mereka itu perempuan yang mengandung sehinggalah dia melahirkan anak. Okey? Nak bagi contoh lain. Kalau kita boleh bagi dalam bahasa Melayu. Contohnya, kalau dalam bahasa Melayu ada orang tu dia kata macam ni, dia kata dekat isteri dia. Okey? Kamu keluarlah rumah. Contohnya lah, kamu keluarlah rumah tanpa izin.
jika kamu nak ditalak contoh. Okey. Kamu keluar luar rumah tanpa izin sekiranya lah kita cakap kan. Sekiranya, contohnya sekiranya kamu nak ditalak. Contoh. Kamu keluar luar rumah tanpa izin sekiranya kamu nak ditalak. Ini syarat lah. Syarat dia sekiranya. Syarat ni sekiranya. In. Dia datang dekat tengah. Tapi kadang-kadang, tapi kalau kita letak dekat depan pun tak ada masalah. Contohnya kalau dia kata, sekiranya kamu nak ditalak, kamu keluarlah rumah. Pun boleh juga. Maksud dia akan jadi sama. Okay, maksud dia sama je. Sekiranya ni syarat lah. Kita bubuh dekat sini ke, kita bubuh dekat depan ke, maksud dia sama. Macam anda cakap tadi, ayat tadi tu susunan asal dia, anfiqu alaihin in kunna ulati hamlin. Anfiqu alaihin in kunna ulati hamlin hatta yada'na hamlahun. Tapi dalam ayat ni syarat tu kat depan. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin. Okay, syarat tu dekat depan. Dia tak jadi masalah. Dia tidak mengubah makna. Okay. So, ana harap antum faham. Kita berhenti sampai sini dulu. So, pada mana kita berhenti? Pada takhsis ialah mengeluarkan sekumpulan individu dengan hukum yang berbeza dengan syarat walaupun syarat itu di hadapan. Yang begitu dengan sifat ni kita sambung minggu depan. Mana dia? Wasifatin. Bisyartin walau muqaddaman wasifatin. Okay, itu kita sambung minggu depan insyaAllah. Okay, insyaAllah kita sambung minggu depan. Ada apa-apa soalan? Kalau siapa nak tanya, anda cuba jawab. Ada soalan? Tak ada soalan. Okay. So, kalau macam tu, insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Yang baik itu daripada Allah, yang tersilap cakap tu daripada diri anak sendiri. Jangan lupa untuk buat ulang kaji, okay, dan lihat kelas-kelas yang dah lepas balik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.